Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada bab selipar Nabi SAW. InsyaAllah kita sambung pada katanya musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, al-faslu rabi'u fi sifati na'lihi sallallahu alaihi wasallam wa khuffih. Pasal yang keempat pada sifat selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khufnya. Khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa disebutkan khuf asing daripada selipar, sedangkan selipar capal itu mungkin sudah meliputi makna khuf di sisi huruf orang Arab. Khuf belum masuk lagi di bawah masuk selipar. Dia macam kasut berasingan. Bila kita sebut selipar tak masuk kasut. Adapun na'al capal ini selipar, apakah maksudnya? Iaitu maksudnya ialah sesuatu yang menutup kaki, yang melapik kaki daripada kena bumi ketika mana berjalan. Dan khuf Nabi SAW ada beberapa khuf. Kata ulama, Nabi ada 4 khuf. Dan kadang-kadang Nabi SAW berjalan kaki dalam keadaan berkaki ayang. Dalam keadaan tidak memakai apa-apa lapik kaki. Seperti ketika mana nak berjalan ke rumah orang sakit. Sunat kita nak ziarah rumah orang sakit ni, Nabi ajar tak pakai selipar. Tak pakai selipar. Kerana tawaduk dan nak minta lebih lagi pahala ketika mana ziarah orang sakit. Imam Ali Al-Iraqi sebut dalam kitabnya Alfiyah Sirah, yamshi bila na'lin wala khufin ila iyadatil maridi hawlahul mala. Nabi berjalan kaki tanpa selipar dan juga tanpa khuf kepada dalam perjalanan untuk ziarahi orang-orang sakit. Jadi hukum sekarang ni macam mana? Tengok pada kesesuaian lah. Tengok pada kesesuaian. Kalau sesuai untuk tidak memakai kasut, memakai selipar, maka tak payah pakai selipar. Aulanya berjalan kaki ayam. Dan siapakah yang membawa selipar Nabi SAW? Sahabat Nabi kat mana? Sahabat Nabi yang membawa selipar, yang membawa bantal Nabi, yang membawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siwak Nabi, itu namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ketika mana Nabi SAW jalan, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud akan ikut belakang. Bila Nabi duduk, Nabi nak pecah selipar, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud akan ambil selipar tu, letak di lengan. Selit di lengan. Selit di lengan. Bila Nabi nak bangun, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud akan pakaikan kepada Nabi SAW. Begitu sahaja.
Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Adalah bagi capal Nabi, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qibalan. Apa qibal? Qibal ini tali yang berada di antara jari ibu jari dengan jari telunjuk. Biasa kalau kita pakai selipar Jepun, dia ada kapit tu. Ni ibu jari kaki kita. Tutup. Ni qibal dia panggil. Dah. Jadi dua qibal dalam satu selipar. Satu qibal diletakkan di antara ibu jari kaki dan juga jari telunjuk. Dan qibal yang kedua pula diletakkan di antara jari tengah dan jari telunjuk. Dah. Dan Nabi SAW memakai sedemikian rupa. Sayyidina Abu Bakar pakai begitu juga. Sayyidina Umar pun pakai begitu juga. Dan orang yang pertama disebut dalam sirah yang pakai dengan pakaian satu saja. Satu qibal ialah Sayyidina Uthman bin Affan yang mula-mula sekali pakai. Ada Sayyidina Uthman bin Affan. Hukum memakai dengan dua qibal. Hukumnya adalah sunat, boleh pahala kalau niat ikut Nabi. Tapi kalau pakai satu jadi makruh ke? Tak jadi makruh. Jadi khilaful aula ke? Tak, bukan khilaful aula. Tetapi tengok kebiasaan. Kalau kebiasaan adat itu pakai dua, kita pakai dua. Kalau kebiasaan adat itu kita pakai satu, kita pakai satu. Tak ada masalah. Musannan syirakuhuma. Yang ada dua syirakuhuma. Syirakuhuma. Apa? Yakni syirak ini ialah pelapik belah tumit, belakang kaki. Kalau kita pakai sandal kan, dia ada pelapik, dia ada belah tumit. Ada belakang kaki tu dia ada lapik. Dia ada penahang tu. Itu syirak dia panggil. Jadi ada dua qibal dan satu syirak pada setiap kaki. Wal qibalu huwa zimamun yudha'u bainal usbu'il wusta wallati taliha. Apa maksud qibal? Qibal ialah satu tali, satu pengikat yang diletak di antara jari telunjuk, di antara jari tengah. Jari tengahnya. Wallati taliha, dan yang seterusnya, yang bersebelahan dengannya. Kita sebut dah tadi. Wa yusamma syis'an, dan dinamakan dia dengan syis'an. Apa syis'an ni? Syis'an tu nama lain bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi qibal. Baik. Sambung lagi pula. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ni'al, memakai capal as-sibtiyah yang tidak berbulu. As-sibtiyah ini yang tidak berbulu. Kulit lembu yang telah disamak tetapi dibuang bulu-bulunya. Itu sibti. Wahiyal lati la sya'ra 'alaiha, yang tidak ada bulu di atasnya. Wa qala, kata Ibnu Umar, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala allati laisa fiha sya'run. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ni'al, memakai capal, memakai selipar yang tidak ada bulu di atasnya. Wa yatawaddau fiha, dan Nabi pakai juga selipar itu dalam keadaan Nabi berwuduk. Nabi pakai selipar dalam keadaan Nabi berwuduk. Fa ana uhibbu an albasha, dan aku suka memakainya, memakai selipar dalam keadaan kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Orang yang paling banyak ikut sunnah Nabi SAW ialah Sayyidina Ibnu Umar. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah memuji Sayyidina Umar, disebut, kalau kamu tengok beliau ikut sunnah, nescaya kamu kata dia gila. Sayyidatina Aisyah sebut. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abdullah Ibnu Umar ni dia ikut secara berdoa, ikut kata laluan pada sunnah Nabi SAW. Jadi, bila disebut Nabi pakai selipar ketika mana Nabi ambil air sembahyang, nak menunjukkan bahawasanya harus pakai selipar pada setiap waktu. Bahkan, tapi kata Sayyidina Al-Imam Ibn Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, makruh pakai selipar masuk kubur. Makruh. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi tengok orang yang pakai selipar masuk dalam kubur, Nabi kata, ikhla'na alaika, buang. Buang selipar tu. Wa an Amr ibn Huraith radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lain makhsufatain ay makhruzatain dhumma fihima taqun ila taq. Daripada Sayyidina Amr bin Huraith radhiyallahu ta'ala anhu, katanya aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan memakai dua selipar makhsufatain. Apakah makhsufatain ni? Yakni makhruzatain. Makhruzatain. Apa makhruzatain? Yakni yang dhamma, yang menghimpun fihi ma taqun ila taq. Yang bertemu daripada sebelah ni kepada sebelah ni. Apa maksud ni? Macam sekarang ni, pakai kasut lah. Kasut ada tali. Makhruzatan ni yang bertali. Jadi sudah tentulah Nabi bakar ni ketika mana solat, pakai suci lah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula yakni ar-rajula bi shimalihi. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Yakni ar-rajula itu bukan kalam daripada Nabi, tapi itu kalam daripada perawi. Kalam daripada perawi. Nabi marah, Nabi larang orang makan dengan tangan kiri. Di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, hukum makan dengan tangan kiri ini makruh tanzih, tanpa darurat. Tapi di sisi Imam Maliki dan Imam Hanbali, mazhab Hanbali, makruh tahrim. Baik. Au yamshiya fi na'lin wahidah. Ataupun memakai selipar sebelah. Kata Syekh Abdullah Sa'id Al-Haji, sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh pakai selipar sebelah? Jawabnya, kerana mata-mata ni melihat pada kaki tu. Jadi pelik orang tengok. Jadi suhu. Jadi masyhur dengan sebab dia pakai selipar sebelah. Setiap pakaian yang mana dengan sebab hodohnya jadi masyhur, maka hukumnya molek berjaga-jaga, molek dialogkan. Begitu. Itu kata Syekh Abdullah Sa'id Al-Haji. Saya pernah bertanya pada Ustaz Hanafiyah, Abu Usamah Hanafiyah Al-Bandani, tentang bab ni. Sebab apa makruh sebenarnya pakai sebelah? Syekh Abu Usamah Hanafiyah Al-Bandani sebut, sunat, maknanya makruh kita pakai sebelah selipar ni
Kerana Nabi nak ajar kita ni suruh adil dengan tubuh badan kita. Adil macam mana? Adilnya biar jangan beri sebelah je hak. Sedangkan yang perlu dua-dua. Tapi kita beri satu saja. Nabi ajar berkasih sayang dengan sesama anggota kita sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa idza naza'a falyabda' bis shimal. Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila pakai selipar seseorang kamu, mulakan dengan kaki kanan. Apabila cabut, mula dengan kaki kiri. Faltakunil yaminu awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Maka jadikanlah hendaklah kamu jadikan kaki anak itu mula-mula sekali dipakaikan selipar dan yang terakhir sekali dibuang. Jadi di sini pakai selipar, molek kaki kanan dulu, buang kaki kiri dulu. Tergambar dalam kepala otak kita ni, pakai sekaligus. Masuk kaki kanan, kaki kiri sekaligus. Kaki kiri sekaligus. Buang pun sekaligus. Tergambar tak? Tergambar. Bagi orang yang dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Jadi, pakai selipar dalam keadaan duduk atas kursi, maka boleh dia masuk sekaligus. Ada orang berdiri, mana boleh dia masuk sekaligus. Dia menocak, dia melapak macam mana masuk sekaligus. Baik. Itu dalam bab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab pakai selipar. Jadi kalau kita sudah masukkan sekaligus dua-dua, moleknya kita cabut balik. Masuk dulu kaki kanan, lepas tu kaki kiri. Boleh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu yakhla'una alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin bercakap, duduk bercakap, Nabi akan buang selipar. Nabi akan buang selipar. Qala al-Bajuri kanat na'luhu sallallahu alaihi wasallam mukhassarah. Imam Bajuri sebut selipar Nabi SAW mukhassarah, mu'aqqabah, mulassanah. Kama rawahu Ibnu Sa'din fi Tabaqat. Seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Apa mukhassarah? Wal mukhassaratu hiya allati laha khasrun daqiqun. Yang ada ramping, maknanya sling. Selipar Nabi ni begitu. Ada tu. Wal mu'aqqabah. Mu'aqqabah. Mu'aqqabah apa mu'aqqabah ni? Hiya allati laha aqib, yang ada tumit. Macam kita sebut tadi. Belakang kaki tu ada macam pelapik sandal. Ai sairun min jildin fi mu'akhkharin na'li. Satu pelapik daripada kulit di hujung kaki, di hujung selipar, yumsiku bihi aqibal qadam, yang memegang dengan tumit kaki. Wal mulassanah hiya allati fi muqaddamiha tulun ala hay'atil lisan. Yang mana ianya ialah yang di depan dia panjang seperti mana lisan, seperti mana rupa lidah. Bengkok sikit ke atas seperti lidah. Qala al-Hafidh al-Kabir Zainuddin al-Iraqi rahimahullah ta'ala fi alfiyati sirati an-nabawiyyah ala sahibiha afdhalus salati wassalam. Kata Imam Iraqi dalam alfiyahnya, disebut tentang selipar Nabi. Wa na'luhul karimatul masunah tuba liman massa biha jabinah laha qibalani bisairin wa huma sibtiyatani sabatu sya'rahuma wa tuluha shibrun wa isbi'ani wa arduha mimma yalil ka'bani sab'u asabi'in wa batnul qadami khamsun wa fawqa dhafastun khamsun wa fawqa dhafastun. Sekejap deh.
Oh, silap. Saya silap baca. Khamsun wa fawqa dha fasittun fa'lami. Baru kena. Bahar dia. Wa na'luhul karimatul masunah. Dan selipar Nabi yang maha mulia, yang masunah, yang terpelihara. Tuba liman massa biha jabinah. Berbahagialah bagi orang yang menyentuh bagi selipar Nabi itu jabinah, dahinya. Laha qibalani bisairin wahuma. Dia ada dua qibal. Bagi na'al, bagi capal itu ada qibalan, dua qibal. Bisairin, dengan satu pelapik kat tumit. Wahuma sibtiyatani. Kedua-duanya adalah sibtiyah, dengan dicipta daripada kulit tanpa bulu. Sabatu sya'rahuma, yang dibuang bulu-bulunya. Wa tuluha shibrun wa isbi'an. Panjang capal, panjang selipar itu ialah shibrun, jengkal, dua isbi', dua jari. Dua jari. Sejekar, capur pula dua jari. Dua jari. Itu. Wa 'arduha mimma yalil ka'bani, dan lebarnya tengok pada pukul lali. Satu isba' dalam mazhab Syafi'i bersamaan dengan 2.5 cm. Sab'u asabi'in wa batnul qadami. 7 asabi' lebar, 7 asabi'. Wa batnul qadami khamsun. Tetapi di belakang, hujung halus di belakang itu 5 asabi' saja. Wa fawqa dha fasittun fa'lami. Atas dekat jari, dekat hak paling panjang, hak paling lebar 7. Dekat batin qadam, dekat tapak kaki yang lekuk tu, dekat lekuk 5. Wa fawqa dha, belah atas pula sittun, 6 jari, fa'lami. Wa ra'suha muhaddadun, kepalanya mulassanah tu, muhaddadun tajam. Wa 'ardu ma bainal qibalain isbi'an idbituhuma, dan lebar antara dua qibal, dua tali selipar Jepun tu, isbi'an, dua isbi'. Idbituhuma. Idbituhuma tu tulis molek, jangan kurang, jangan lebih. Wa hadhihi mithalu tilkan na'li. Ini adalah rupa selipar Nabi tu. Wa dauruha akrim biha min na'li. Dan ukurannya, muliakanlah ia. Wa dauru na'li. Dan ini juga adalah ukuran bagi rupa tu. Ukuran bagi na'l. Ukuran bagi selipar. Akrim biha min na'li. Muliakanlah ia. Fa'idatun fa'idah. Ini satu fa'idah. Qala fil mawahib, kata dalam mawahib al-laduniyah, Zakara Ibnu Asakir. Ini mawahib al-laduniyah oleh Imam Al-Qustulani. Menyebut oleh Imam Ibnu Asakir timthala na'lih, gambaran selipar Nabi SAW fi juz'in mufrad, pada satu rupa yang suku, satu rupa yang asing. Wa afradahu bitta'lifi Abu Ishaq Ibrahim ibnu Muhammad ibni Khalafin As-Sulamiyul Andalusi. Dan Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Khalaf As-Sulami Al-Andalusi, dia ada tulis buku khas tentang capal Nabi ni. Wa kadza ghairuhuma. Begitulah juga selain daripada keduanya. Selain daripada Imam Ibnu Asakir dan juga Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Khalaf As-Sulami. Baik. Qala, kata Imam Qustulani, walam uthbitha ittikalan ala syuhratiha, dan aku tidak bergantung, aku tidak menyabitkannya
dengan bergantung kepada syuhrahnya, kemasyhuran cerita. Wali su'ubati dhabti tasdiriha illa ala hadir. Dan kerana payah dhabt, ukuran tasdiriha, ukurannya, dhabt ini menepakkan ukurannya illa ala hadir, kecuali pada orang yang betul-betul pakar. Wa min ba'di ma dzukira min fadliha wa jurriba min naf'iha wa barakatiha anna Aba Ja'farin Ahmad ibn Abdul Majid wa kana shaykhan salihan a'ta misalaha li ba'di at-talabah faja'ahu wa qala lahu ra'aytu al-barihata min barakati hadha an-na'li 'ajaba asaba zawjati waja'un shadidun kada yuhlikuha faja'altu an-na'la 'ala mawdi'il waj'i wa qultu Allahumma arini barakata sahibi hadha an-na'li fajafaha Allah ta'ala lil hin. Ini muka penggalan terakhir. Saya masih lagi kurang sihat sekarang ni. Ada. Mari angin. Ada. Minta maaf banyak. Tapi saya nak tunggu juga cepat takut lambat habis. Dan di antara juga apa yang disebut daripada fadilat. Fadilat na'l, selipar Nabi. Wajur riba, dan setelah dicoba min nafi'ha, daripada manfaatnya, manfaat selipar. Wa barakatiha, dan berkat selipar. Anna Aba Ja'farin, bahawasanya Abu Ja'far Ahmad bin Abdul Majid. Wa kana syaikhan salihah, beliau adalah salah seorang daripada syekh yang soleh. A'ta misalaha, beliau memberikan misalaha, rupanya, lukisannya, li ba'di talabah, pada sebahagian murid. Faja'ahu wa qala lah, maka datang kepadanya, faja'ahu wa qala lah, yakni datang sebahagian daripada murid-murid Abu Ja'far tadi, dan berkata kepadanya, ra'aitul barihata min barakati hadzal na'li ajaba, aku tengok semalam berkat selipar ini dalam keadaan yang sangat pelik. Asaba zaujati waja'un syadid, isteri aku ni sakit yang keterlaluan, kada yuhlikuha, hampir-hampir mewafatkan, hampir-hampir mati. Waja'altun na'la, aku jadikan selipar ini, yakni timsal, misal bagi selipar Nabi ini, ala mawdi'il waja', atas tempat sakit. Wa qultu, aku sebut, Allahumma arini barakata sahibi hadzal na'at, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku berkat pemilik selipar ini. Fashafah Allah Ta'ala lil hin, Allah Ta'ala menyembuhkannya ketika itu juga. Ini hebat. Timsal, rupa lukisan capal Nabi SAW. Orang kata tu kan lukisan, begini mudah. Ambil bendera politik kamu, pijak di kaki. Kata bapa pijak bendera. Bukan. Ini gambar parti kamu. Ini gambar lambang parti kamu. Bukan lambang parti. Begitu juga kita. Jangan terlalu dihina. Kalau kita tak berbakar, sudah. Ada ulama tak terima capal Nabi ni. Tapi tidaklah sampai dia kata menghina. Boleh menghina rupa. Tak. Waqala Abu Ishaq. Kita sambung semula pada masa akan datang. InsyaAllah ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi